Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. Wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nur jadi sifatullah, sifat menjadi kalamullah. Terangkan hati hamba-hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah dan berbagai-bagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita yang tidak mampu kita menghitungnya. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat ma'rifatullah, nikmat dapat mengenal Allah dari sisi Allah, hingga kita mengetahui bahawa kehidupan kita ini semuanya adalah menceritakan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, tak lain menyatakan Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita tidak juga lari daripada tajuk sebenar, iaitu tidak lagi berganjak kita. Apa pun adalah kehidupan kita sesaat ke depan ataupun yang telah lalu, tetap juga semenjak kita diberi pengetahuan dari sisi Allah, tak lari tajuk, tetap juga hala tujunya yang paling nikmat, yang paling besar adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, iaitu sesungguhnya yang berkata, yang membuat segala kehidupan ini adalah tujuan dia tidak lain untuk mengesakan Allah, mengesakan iaitu dialah yang sendiri sebenarnya, mengesakan dirinya sendiri. Bila kita perhatikan benar-benar, bila kita dapat duduk dalam keadaan sebenar ini, maka inilah dikatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Apabila kita dapat duduk di makam ini, maka kitalah yang benar-benar merasai nikmat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bi ni'mati rabbika fahadis, maka disuruh sampaikan. Ya. Sebab nikmatnya tadi dengan Allah ni, berbagai-bagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita ini, semuanya adalah baru 1% daripada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala percikkan. Jadi punya banyak-banyak nikmat tu semua sebenarnya baru 1% daripada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala pada diri Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita dah mendapatkan nikmat di sisi Allah itu, maka kita akan terus menerus akan merasai nikmat yang sebenar itu, yang mana tidak dapat sesiapa pun nak menceritakan. Seperti mana lazatnya kita makan, contohnya makan buah durian musangking. Tak ada durian yang lebih sedap daripada durian ini Allah jadikan sekarang. Maka apabila kita makannya tu, durian musangking yang nombor satunya adalah Allah Subhanahu wa taala letakkan di tanah, di Pahang, di Raub, contohnya di Raub Pahang. Dan sekiranya kalau kita dah pernah makan yang aslinya tu di Raub Pahang punya durian musangking, maka lazatnya tu tak dapat nak diceritakan. Ya. Berbanding kalau sekiranya dia tu ditanam di Indonesia, ambil benih dia tanam di Indonesia, tanam di Thailand,
tanam di Brunei ke, tanam di Jepun ke, tanam di mana-mana, pasti baka durian musangking juga, tetapi rasanya tetap berbeza dengan yang ditanamkan, yang aslinya di Raub Pahang. Begitulah juga banyak orang yang menyebut nama Allah. Kita lihat orang Arab ke, orang yang bukan Arab ke, orang India ke, orang Cina ke, banyak menyebut nama Allah, tetapi yang asli, yang betul-betul menyebut nama Allah itu tadi adalah manusia-manusia yang kenal diri, kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau yang lain-lain tu boleh juga sebut nama Allah, tapi tidak asli dia menyebutnya. Kerana apa? Kerana Allah hanya memanggil kepada orang-orang yang benar-benar maknanya yang menyebut nama Allah tidak merasakan bahawa dialah yang menyebut, dia yang mengingat Allah, dia yang memuji Allah. Jadi kita harus bertemu kepada orang-orang yang betul-betul Allah Subhanahu Wa Taala wariskan, iaitu terutama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para nabi, rasul-rasul, para wali Allah, orang arifin billah. Mereka inilah orang-orang waris yang Allah Ta'ala maksudkan, yang bila kita ketemunya, maka kita akan dapat diberi faham menyebut nama Allah yang benar-benar, hingga terasa bergetar rindu kita kepada Allah. Dan rasanya tu tadi berbeza seperti tadi durian yang tanam di tempat-tempat yang lain. Kita tak dapat nak ucapkan. Tapi masing-masing kalau selagi belum berjumpa dengan orang-orang yang diwarisi oleh Allah ataupun diwarisi oleh Rasulullah, al-ulama warasatul anbiya, yang mana orang-orang ini dia benar-benar kenal diri, kenal Allah. Ulama ni, bertaraf wali Allah ni, dia kenal diri, kenal Allah, maka dia boleh akan menjelaskan kepada kita bagaimana menyebut nama Allah yang benar-benar. Sebelum ni kita hanya sebut perkataan kalimah Allah, semua boleh sebut, hingga burung pun boleh kita ajar untuk menyebut kalimah Allah ataupun la ilaha illallah. Tetapi rasanya belum tentu sama. Seperti durian tadi, yang aslinya ditanam di Raub Pahang, itu rasa dia memang sedap. Dan kalau ditanam di selain daripada tempat itu, di Penang ke, di Kelantan ke, di Johor ke, di Negeri Sembilan, di KL ke, di Sabah ke, mana pun ditanam tumbuh juga musangking tu, tetapi tetap juga rasanya tak sama macam di Raub Pahang. Begitulah kita kalau betul-betul menyebut nama Allah yang kita jumpa, iaitu al-warasatul anbiya, iaitu waris daripada Nabi, maka bergetarlah kita menyebut nama Allah tu aslilah. Tapi kalau kita tidak jumpa, maka kita sebut juga nama Allah, kita rasa dah cukup dah tu. Padahal kita tak cukup lagi hanya menyebut saja, tapi tidak memahami rasa menyebut nama Allah yang dikatakan tadi, wa amma bin ni'mati rabbika fahaddis. Betul-betul Rasulullah SAW itu sudah tenggelam, lebur, merasakan Allah hingga tak ada keakuan dirinya di Sidratul Muntaha ketika Isra wal Mi'raj. Dan selepas itu Rasulullah terus menyatu dan hilang keakuan diri. Bukan menyatu, bahasanya bahasa menyatulah sebenarnya. Memang bila dah menyatu, sebenarnya Allah tu hanya ahad, Allah tu tunggal. Di situlah nikmat yang paling besar. Jadi harus Rasulullah kata kita menjumpai warisnya. Yang Nabi bagi tahu, al-ulama itu warisku, mewarisi rasa keasyikan dengan Allah tu. Disebut, diingat aja nama Allah adalah dia berlegar dalam dirinya tu tadi sentiasa. Bila dia dah bertemu ataupun tenggelam ataupun lebur dalam kebakaan Allah, baru kita tahu, baru kita faham kita tak pernah hidup, kita tak pernah ada, kita tak pernah aja penglihatan, tak pernah, semuanya tak ada. Bukan. Yang ada hanya Esa Allah. Di situlah manis yang tiada pahit. Maka inilah
Bila manusia-manusia tak sampai ke taraf ini, maka ini bukanlah sesuatu yang dikatakan ketinggian, tetapi inilah sebenar hala tujunya, bukan ketinggian. Kalau kita kata ketinggian, maka saya bercakap ni atas nama ketinggian saya tak nak. Sebab atas nama tidak ada. Maka Rasulullah SAW dia utus juga atas nama la ilaha illallah tidak seluruh Nabi 124,000 atas nama ketiadaan. Jadi bila orang dapat ke arah itu, dia anugerahi oleh Allah kefahaman la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, bukan engkau yang ada hanya aku, maka orang ini sudah berhenti dan tidak mahu menyatakan ada lagi merasai akuan dirinya. Tapi kalau kita kata orang ini dia wahdatul wujud, dia mengatakan Allah berada dalam dirinya, ini sesuatu pembohongan. Ini menunjukkan orang yang menuduh, memfitnah itu, dia sendiri tidak lagi dia kenal Tuhannya, maka dia mengatakan orang ini telah sesat, iaitu mengaku Tuhan. Padahal perkataannya itu adalah perkataan Allah, menyatakan bukan dia yang berkata, tetapi mereka dan kita semua itu sudah tidak ada. Memang pun sememangnya bila kita dah betul-betul kenal Allah dari sisi Allah, kita tak pernah ada pun. Itu je kita nak faham. Kalau yang ini belum dipahami lagi, belumlah dinamakan beriman kepada Allah, belum lagi yakin kepada Allah. Janganlah buat yang lain-lain. Allah tak suruh pun. Sebab bila engkau buat tanpa engkau beriman, tanpa engkau kenal diri, kenal Allah, menerusi pembimbing-pembimbing rohani, mursyid-mursyid yang telah Allah Ta'ala utus selepas Nabi Muhammad SAW, maka kalau sekiranya engkau tidak jumpai, maka engkau menyebut tu dengan perasaan akuan dirimu. Sedangkan Allah mengatakan kalau engkau berkata dengan akuan diri, maka Allah golongkan dalam golongan Allah melarang. Sebab itu golongan orang yang mengaku diri ada, Tuhan ada, itu orang yang wala yusyrik bi ibadati rabbih ada. Allah kata jangan, tak boleh engkau mengadakan sesuatu, engkau pun tak boleh, melainkan ahada, yang ada hanya esa Allah. Jadi kadang-kadang manusia ni dia menganggap ini sesuatu yang tinggi, ya, padahal Allah menyatakan kepada semuanya dengan keadilannya sekian alam ini untuk menyatakan dirinya. Semua sekalian alam ini berzikir memuji kepada Allah, baik di langit baik di bumi. Tetapi kita tak faham cara mereka mengingat Allah. Yang kita tahu mengingat Allah itu dengan sebutan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allah kita nak dengar. Padahal ada makhluk Allah yang tak perlu menyebut seperti mana yang kita sebut. Cukup dia mentaati perintah Allah, itu menyatakan bahawa dia telah berzikir. Apakah kita nanti menyebut nama Allah itu dengan perasaan akuan diri, itu juga termasuk bahagian daripada lalai, tidak menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah tetapi tidak mengingat, kerana dia rasa dia yang menyebut nama Allah daripada dirinya sendiri. Itu satu kezaliman, itu satu kesyirikan. Mengaku kita mengingat Allah daripada diri kita, dan kita yang mengingat Allah. Tak ke kita bukannya merasa ada akuan diri tu? Jadi kita kena ingat setiap yang kita menyebut, mengingat Allah itu dari Allah, sesungguhnya dialah asyik menyebut dirinya sendiri. Tapi kita dah belajar 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, tak masuk lagi pelajaran ni. Kita anggap ini sebagai sesuatu yang susah nak dipercayai. Sebab tetap kita berkata Allah tidak jadikan jin dan manusia selain daripada menyembah Allah. Jadi kita rasa ayat tu, tadabbur ayat tu kita salah. Sebab kita kata tidak ada tu, kita rasa kita ni ada. Padahal perkataan Allah tidak aku jadikan jin, tidak. Semuanya melainkan dia tu mengingat, mengabdi padaku, iaitu akulah sebenarnya mengingat diriku. Tapi kalau engkau salah faham mentadaburkan ayat tu, engkau akan mengatakan Allah akan suruh kita menyembah dia. Engkau kata engkau menyembah. Memang engkau menyembah, tetapi bukan engkau yang dapat menyembah Allah tanpa Allah memberi rasa. Jadi durian tu kalau kita tak dibagi rasa oleh Allah untuk menjamahnya, pasti kita tidak akan
Dapat. Tapi Allah memberikan rasa tu datang kepada diri kita untuk mengizinkan kita menjamah durian tu. Nanti macam-macam cara Allah akan dapatkan durian tu. Rasa tu pasti dibagi kepada kita dahulu. Jadi kita senang-senang kita nak terus sebut nama Allah ke? Pasti siapa yang bagi izinan untuk kita menyebut nama Allah? Siapa yang bagi izin? Ini yang harus kita fahami. Kalau kita rasa kita yang menyebut nama Allah, itu satu luar biasa. Sebab kita ni tidak memiliki kehendak. Tidak memiliki niat. Niat itu tanpa huruf, tanpa perkataan. Ianya datangnya daripada lintasan Rabbani, lintasan yang suci daripada Allah. Orang azan dia, Allahu Akbar, kita tahu dah. Allah dah panggil kita untuk solat. Allah yang panggil kita ke kita yang pergi solat terus. Yang pastinya Allah yang memanggil. Tarikan Allah yang menyebabkan kita datang sini. Kita dapat mendengar berita-berita terkini hari ini daripada Allah. Allah tak mau bagi berita-berita yang dah basi, ibaratnya dah lama. Bukanlah saya kat Quran tu berita dah basi, bukan. Tetapi Allah nak yang original. Kalau kita tengok cerita James Bond ke cerita apa pun, kita kalau dah tengok lagi sekali, best tak? Kurang best. Betul. Yang pertama tu best lah. Pasal kita belum tahu. Jadi eloknya kehidupan kita ni biar kebingungan, kita tidak tahu apa ke depan. Dan kita merasakan yang penting Allah yang tahu menyusun ke depan, dan Allah lah yang menyusun, itu yang terbaik. Tetapi kita ni bila tak belajar kenal diri, kenal Allah, kita rasakan sesaat ke depan kita rasa kita boleh menyusunnya. Kita tak sedar nafas kita naik dan turun itu adalah ada rasa yang Allah Ta'ala kata bila naik mengesakan Allah, nafas tu bila turun membawa semua mengesakan Allah. Tak lain, tetap esa. Tapi bila kita tak faham, kita tak mempelajari awaludin ma'rifatullah, awal dikatakan tadi adalah untuk kita ni mesti harus kenal Allah. Apa buktinya? Kita lahir di azan, di iqamah. Para perempuan di iqamah kan. Apa dalam iqamah tu? Membesarkan Allah supaya masuk kalimah pertama yang kita dilahirkan, ada kalimah mengesakan Allah. Jadi ada ke lari tajuk. Jadi kita yang buat lari tajuk, semakin kita membesar, semakin akil balik, semakin kita menjadi jahil. Sebab apa? Kita rasa semakin dah kita boleh berfikiran sendiri. Kita rasa fikiran tu fikiran kita sendiri. Kita boleh bergerak sendiri, kudrat kita kan. Kita kata kita tu pengakuan tu dah lama kita amalkan dalam kehidupan kita. Maka susahlah kita nak mengiyakan bahawa dulunya kita belum lagi disebut apa-apa. Ada pun tidak lagi. Maka bila kita dah ada, kita lupa bahawa kita ni asalnya tak ada. Maka kita nak mengaku kita ada juga. Maka ini yang akan membawa kecelakaan. Maka ini yang akan membawa kerugian pada kita. Maka ini yang akan diazab oleh manusia-manusia yang mengingkari bahawa Allah yang wujud, Allah yang berkuasa, Allah yang hidup. Kita ingkari, kita kata kita, inilah dinamakan azab. Sebelum azab yang abadi di padang mahsyar, di akhirat kelak. Maka sekarang ini kita sedar, kita hitung bahawa kita telah diazab. Sebab atas perbuatan kufar menutupi hidup yang Allah bagi, pendengaran yang Allah bagi, kuasa yang Allah bagi, kalam yang Allah bagi, ilmu yang Allah bagi, kehendak-kehendak yang Allah bagi. Kita menutupi, kita kata kita yang berkehendak, kita yang hidup. Ini dinamakan azab. Kalau cepat lambat kita tak tukarkan ni, maka keadaan kita terus menerus berada di dalam azaban nar. Yang mana kita selalu mohon kepada Allah, Allahumma arjina minan nar. Allah, ya Allah, jauhkan aku daripada azab neraka. Ataupun Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Kita minta azaban nar. Kita minta azaban nar, tapi kita berada dalam azaban nar. Apa itu azaban nar? Berada dalam pengakuan diri. Kesyirikan itu azab, kufar, kafir, munafik, itu semua azab
ada dalam azab benar. Jadi neraka tu dah berada dalam diri kita, kita tidak sedar. Maka tu Allah Ta'ala kata, kau mohon tu atau kau faham atau kau mengikut-ngikut Islam kau itu, Islam mengikut-ngikut keturunan kau ke, datuk nenek kau, atau Islam yang betul-betul kau kenal hingga kau menyerahkan diri kau betul-betul kepada Allah. Tu makna Islam. Kerana Islam tu inda dina indallahil Islam. Allah dulu harus dikenal, inda dina indallahi, baru ambil Islam. Allah izinkan. Tapi kalau kau ambil Islam dulu, kau tak ambil Allah, inilah jadi dia sekarang manusia-manusia yang suka berbala-bala, yang nak mengatakan dia betul, orang ni salah. Itu aja kisah-kisah yang dah basi, dah lawyer tu tadi. Terus kita merasakan itu kehidupan kita sebenar. Padahal itulah kehidupan yang azab, kehidupan yang menyebab kita berada dalam kerugian, kecelakaan, kemalangan yang paling berat, iaitu apabila kita merasakan di dunia ini kita betul beramal kepada Allah, tetapi sebenarnya kita tak kenal diri, tak kenal Allah. Kita beramal memang 30 tahun, 40 tahun, 60 tahun pun ada, tetapi tujuan kita hendaklah imbalan-imbalan. Kita nak supaya diri kita dimasuk dalam syurga. Kita hendakkan diri kita sebenar-benar dijauhkan daripada azab neraka. Kita tidak faham. Sebab bila kita faham, syurga tu adalah kita betul-betul mengesakan Allah. Tidak ada merasa keakuan diri. Benar-benar dialah mengesakan dirinya. Kita tak merasa kita mengesakan Allah. Tetapi kita menyebut mengesakan Allah itu, kita rasakan dialah yang menyuruh. Dialah sendiri yang berbuat mengesakan dirinya sendiri. Dan terus kita mengetahui bahawa yang katakan azab itu adalah bila kita mengatakan kita yang menyebut nama Allah, kita yang beramal, kita rasa kita yang menyebut dan beramal itu. Itu dikatakan azab. Fahami benar-benar. Bilanya kita nak betul-betul masuk sekarang ni bulan Ma'al Hijrah, iaitu tahun baru. Ya. Kita melihat di Malaysia mendapat pingat orang yang dilantik sebagai sempena tahun Ma'al Hijrah ini mendapat pingat. Pingat. Adakah kita dah dapat pingat dari sisi Allah? Anugerah daripada Allah bila masuk aja bulan tahun baru Hijrah ni, ataupun kita mendapat azab yang kita bikin sendiri? Sebenarnya Allah nakkan sentiasa anugerahkan kepada kita, maka kita lupa. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 30 kali lebih Allah mengulang-ulang, inilah nikmat daripada sisiku, mengapa engkau tak rasa akunya? Mengapa engkau rasa nikmat-nikmat yang lain? Engkau tidak nampak ke bahawa nikmat-nikmat yang lain aku jadikan untuk menyatakan aku lebih nikmat daripada segala nikmat yang aku nyatakan. Kalau engkau tak pindah, tak hijrah ke situ, maka engkau berada di dalam keadaan kerugian atau diazab. Sebab engkau tak nampak Allah lah nombor satu. Engkau nakkan nombor dua, engkau mana boleh. Maknanya engkau tidak mengesakan Allah. Engkau telah menduakan. Allah ada kuasa, engkau pun ada kuasa. Maka itu harus kita fahami, kita nak dudukkan betul-betul. Perkara ni biar jelas-jelas. Jangan lagi dah belajar sampai 10 tahun, masih lagi ada keraguan. Bahawa nak juga rasa ada aku ni lagi. Itu keraguan tu. Belajar berapa guru dah. Banyak guru dah. Para wali-wali Allah, tapi masih keraguan, menunjukkan engkau belum lagi dapat anugerah Allah. Dia anugerah Allah yang betul-betul bila kita dapat, alhamdulillah, tidak mau lagi kita merasa ada akuan diri. Sebab inilah pantang utamanya Allah jadikan kita. Seperti mana iblis tadi, dia banyak taat kepada Allah, ratusan ribu tahun beribadah kepada Allah. Sikit dia rasa keakuan diri, aku lebih baik daripada Adam. Macam mana engkau ya Allah nak suruh aku hormat dia? Sikit aja, 100 tahun beribadah lebih kepada Allah dengan satu kesombongan itu. Daripada makhluk yang dinamakan makhluk yang ketaatan dia 100,000 tahun lebih beribadah kepada Allah, dengan sebab dia tak kenal Allah, dia lupa kepada Allah, bahawasanya Allah yang suruh menghormati kepada Adam, dia tidak mau hormat kerana ada sombong sikit tu tadi, terkeluar dia daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cerita-cerita Allah, cerita-cerita dia semua.
Jadi malaikat itu tadi pun asalnya malaikat yang taat tu Azazil tu tadi, dia pun tak nak jadi begitu. Tetapi ini skrip-skrip cerita-cerita Allah. Jangan kita kata makhluk Allah tu tadi tak berguna. Bukan. Allah jadikan tetap tak sia-sia. Cerita-cerita tu semua daripada awal sampai akhir, zahir dan batin, semua di tangan kekuasaan Allah. Jangan kita rasa malaikat Azazil ni ada kuasa lah rupanya. Jangan kita kata dia ada kuasa. Dia menjalankan skrip-skrip Allah. Jadi kita ni bila dah belajar kenal diri, kenal Allah, diri kita ni tak nampak. Yang kita nampak cerita-cerita apa yang nak berlaku yang original ke depan ni. Duk cerita yang basi-basi, cerita-cerita yang lawyer-lawyer tu, cerita-cerita yang akuan-akuan diri yang kita dengar tu tadi. Jadi kita nak berbetulkan lah. Ini cerita ni tak betul. Ini menteri kutuk raja. Raja tak boleh ditegur, tersinggung, begini. Yang ni ambil kesempatan pula, lagakan ini pula. Berbesar-besarkan keadaan, tangkap orang ni, tangkap orang ni. Ini cuma cerita-cerita nak bawakan bukan kepada mengesahkan Allah. Cerita-cerita yang tak asli itu. Dia buatkan untuk kita mengingat supaya jangan berbuat begitu. Begitu tidak ada manisnya. Cerita-cerita itu adalah cerita-cerita yang penuh dengan azab. Cerita-cerita yang tidak mendatangkan makanan rohani kita kepada Allah. Kerana kita rasa keakuan diri, maka itu kita rasa kita menteri, kita dah buat tempat kita bagus. Jadi kita rasa kita bagus, kita pula menegur dia, dia tak bagus. Yang tu nanti kita tegur pun terasa tersinggung. Mencari kelemahan, mentang-mentang engkau negara kau bagus, aku tak boleh jadi. Mengapa engkau kutuk aku? Aku ada kuasa, aku lebih tinggi daripada engkau. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Tak habis-habis cerita-cerita macam tu. Tak ada orang yang nak menegur supaya kembali mengesahkan Allah. Dipanjang-panjangkan lagi cerita ni. Ni berlaku cerita yang terkini gini itu juga. Tapi yang paling bagus adalah bagaimana kita nak olahkan supaya kita dapat mengesahkan Allah atas cerita-cerita tu tadi. Apa pun yang nak diceritakan tadi, kita dah boleh baca. Alanya mengesahkan Allah. Tapi kalau orang yang tak nampak, tak duduk dengan Allah, tak kenal diri, tak kenal Allah, dah berlaku berada dalam kemalangan pun mereka tidak sedar. Jadi kita ni lah yang disuruh oleh Allah hadis, iaitu sampaikan berita gembira yang kita dah dibagi Allah, kurniaan Allah. Kita dapat betul-betul nikmat di sisi Allah langsung. Bukan nikmat-nikmat percikkan, tapi Tuhan punya nikmat tu kita dapat. Dan tak ada nikmat yang lebih besar. Maka di situ disuruh kita sampaikan supaya manusia yang lain juga dapat nikmat yang paling besar, iaitu nikmat di sisi Allah, lebur tenggelam dengan Allah. Baru kita nampak nikmat-nikmat yang ada ni seperti debu-debu aja. Tetapi sekarang bila kita tak mengaji kenal diri, kita nampak nikmat yang debu-debu tu bagi kita nikmat tu paling besar. Sedangkan dunia ni Allah jadikan tak lain daripada dulu dan sekarang. Allah semenjak menciptakan dunia, seperti apa yang Allah pandang adalah seperti pasir sebutir di tepi pantai. Jadi kita kalau nampak dunia ni besar, kedudukan, harta, wanita, pujian, itu yang kita nak, kita rasa itu besar. Sebenarnya dalam pandangan Allah, dunia ni hanya seperti sebutir pasir. Jadi Allah ingatkan kita, jangan kau tertipu. Jangan kau tertipu. Ini tidak kita ajari diri kita, biarkan diri kita tertipu. Nanti lahir anak kita pun kita ajarkan. Itu juga cara-cara yang tak lain untuk membawa akuan diri juga. Lahir anak dia, Allah dah boleh tahu dah. Dia ni tak lain. Dia sendiri pun mak ayah, dia tak tahu nak didik anak dia untuk mengenal, mengesahkan Allah. Jauh daripada sistem-sistem yang Allah Ta'ala suruh buat kat muka dunia ni. Kerana Allah yang menciptakan manusia, menjadikan kita semua makhluk-makhluk. Allah lah yang tahu membuat undang-undang. Tetapi tidak kita tolak undang-undang yang Allah Ta'ala, kita ambil undang-undang kita. Dan mana undang-undang yang kita rasa sesuai dengan kita pakai undang-undang Allah. Mana yang tak sesuai daripada pandangan hawa nafsu kita, undang-undang Allah, kita tolak, kita buang.
Riba boleh. Allah kata boleh. Tak, riba dia boleh. Kita ubah-ubah. Nanti Allah kata boleh. Padahal Allah dah kata tak boleh, tu kau jangan lagi lah nak bincang-bincang kata boleh pula riba tu tadi. Allah mengharamkan riba, menghalalkan jual beli, kau tipu pula. Lepas tu kau kata jual beli haram, jual beli bagus. Sebenarnya jual beli kau itu bukan mengikuti cara jual beli yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah, kepada ulama-ulama pewaris-pewaris Nabi. Kita meniaga ni penuh dengan perniagaan penipu nama dia. Kita kata meniaga bawang, laburlah duit dengan kau, bukan meniaga bawang, tapi meniaga duit atas duit. Itu riba, itu bukan meniaga tu kau tukarkan nama riba kepada jual beli. Lepas tu kau kata Allah halalkan jual beli. Itu termasuk penipuan juga, iaitu riba. Kau masuk saham ni. Tak, saham ni dia meniaga bagus. Air soya ada, air soya. Mana dia meniaga soya tu? Kau bagi duit kat bank, kata saham, kau bagi kat orang. Mana air soyanya? Satu kotak pun tak ada air soya dia. Jadi kau tertipu kat situ. Ini yang berlaku dalam kehidupan kita. Kita tidak mengkaji. Kita terus kata boleh. Sebab Allah dah tunjuk macam-macam kepada Nabi untuk tunjukkan kepada manusia ni. Manusia ni suka berbalah, tak puas hati. Nakkan ikut hawa nafsu sendiri. Dia kata betul. Padahal Allah dah kata begini. Tidak, dia bantah. Dia buat cara dia. Lama-lama cara dia tu kita nampak macam menyenangkan dia. Padahal Allah tidak reda. Dia buat. Dah bertahun-tahun, berpuluh tahun kita bila setiap kali mengundi makin banyak orang mensekutukan Allah. Sebab dah terbiasa gitu ketua-ketua ni. Masing-masing nak jadi ketua, masing-masing gunakan jalan-jalan yang berbahaya. Jalan-jalan yang melalaikan kepada Allah SWT. Tak mustahak, yang penting aku diundi, aku dipilih. Buat cara macam mana pun jadi aku dapat. Aku gunakan macam-macam. Memaksa. Jadi kita bila memaksa, Allah boleh bagi, tapi engkau bertambah jauh dengan Allah. Jangan kau kata engkau boleh merubah, padahal Allah yang bagi. Sebab Allah bagi itu bukan maknanya Allah setuju, tetapi engkau mendapat istidraj, iaitu paling malang, di mana engkau rasakan engkau aku Allah restu, aku pilih, lantik aku jadi pemimpin. Sebenarnya Allah tidak restu, tetapi Allah nak buat engkau bertambah jauh dengan Allah. Itu istidraj. Engkau sangka, aku Allah Ta'ala pilih. Padahal engkau tak bawa pun manusia, rakyat engkau mengesakan Allah. Kalau engkau bawa manusia, rakyat engkau mengesakan Allah, itu restu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi engkau tak berani nak bawa ke situ sebab engkau dah terikut-ikut cara malang tu tadi. Dan kau rasa tak ada jalan lain lagi untuk kita nak menang dalam pengundian ni, melainkan ini cara dia. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Malangnya nasib manusia kerana besar dan kecil masalah. Mereka bergantung kepada makhluk. Padahal kecil dan besar apa pun masalah kita, semua tetap Allah lah yang menyelesaikannya. Tak ada Allah Ta'ala. Mesti Allah yang nak selesaikan apa kecil besar masalah. Tetapi kita rasa macam ini masalah besar, kita perlu atasi dengan cara, kita lupa Allah Subhanahu Ta'ala. Maka kita tak ikut sistem-sistem yang Allah Ta'ala restui. Maka kita mengatakan ikutlah jalan Allah, tetapi ada part-part lain kita sembunyikan yang Allah Ta'ala tidak setujui. Kita rasa kita boleh menipu Allah, tetapi sebenarnya kita menipu diri kita sendiri. Ini yang berlaku dalam kehidupan terkini kita. Jadi saya bukan nak menceritakan, tetapi saya tak ada cerita. Yang menceritakan hanya Allah, bukan saya. Jadi saya nak sesuatu yang nak disampaikan bukan dari hawa nafsu saya. Wa ma fa'altuhu an amri. Inilah dia, apa yang diceritakan adalah bukan dari kemauan aku. Apa pun saja adalah semuanya daripada Allah, dan aku tidak mahu sesuatu cerita itu daripada cerita-cerita yang aku nak merekanya. Jadi itu yang ditakuti oleh Nabi Khidir, untuk membuat sesuatu kehidupan, perjalanan, perbuatan dirinya itu. Dia tidak mahu mengakui bahawa dia, kerana dia dah serahkan kepada Allah. Dia sebagai orang Islam menyerah diri bulat-bulat kepada Allah. Allah yang tahu menyusun kehidupan dirinya.
Itu baru Islam yang sejati. Tetapi Islam yang kita anuti adalah Islam daripada keturunan-keturunan, menyebabkan kita tidak kenal kepada Allah. Maka itu kita tak tahu nilai yang besar adalah menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah hidayah yang paling besar. Bahawa hidup kita faham kita kena serahkan kepada Allah dan ikut sistem-sistem Allah Ta'ala telah atur menerusi kekasihnya Nabi Muhammad SAW dan juga para wali Allah yang mewarisi al-ulama warasatul anbiya. Jangan berdiam diri lagi setelah Allah menjelaskan. Allah memberitahu kita dengan jelas. Jangan kita lagi berbala-bala, berbangka-bangka nak mesyuarat dengan siapa lagi. Kerana ini dah jelas bahawa Allah suruh menyerahkan diri kita kepada Allah benar-benar dan sentiasa tetap hati kita dengan Allah tanpa berubah. Inilah nikmat yang paling besar. Allah nak kita selamat. Allah kata, duduklah dalam bentengku. Siapa yang duduk dalam bentengku, aku jamin keamanan. Tetapi benteng Allah itu kita tidak faham ke? Benteng Allah itu adalah mentaati Allah, sentiasa merasakan yang wujud hanya Allah, sentiasa kita tidak ada keakuan diri, kita sentiasa mengesakan Allah seperti mana sebenarnya dialah mengesakan dirinya sendiri, dan kita tidak dapat mampu mengesakan Allah tanpa Allah menarik ataupun Allah memanggil kita atau Allah memberikan karunia kepada kita untuk mengingat mengesakan Allah. Kalau tidak dibagi Allah, kita pun tidak mampu nak mengesakan Allah, nak mengingati Allah, apatah lagi nak menyintai Allah. Kerana kita dapat menyintai Allah adalah daripada sifat Allah yang kasih sayang itu sendiri. Jadi kita bercinta, berkasih sayang kepada Allah, kepada sesiapa kan. Sesiapa pun kita bercinta, berkasih sayang semata-mata kerana Allah lah, sifat Allah Rahman dan Rahim itulah. Maka jiwa kita berkasih sayang. Bukan kita boleh berbuat kasih sayang, tetapi semua itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukanlah kita ni dapat menghilangkan, memfanakkan diri kita, tetapi bila Allah dah menarik kita kepadanya, maka leburlah kita. Jadi kita nakkan selalu tarikan Allah 24 jam kepada Allah. Bukan mengakui bahawa kita yang pergi kepada Allah, tetapi sebenarnya Allah lah yang memanggil kita dan Allah lah meleburkan kita bila Allah dah panggil kita. Hayya 'alas solat, Allah panggil kita solat supaya kita lebur. Allah yang panggil kita solat, dan dalam solat itu sendiri tak ada lagi kita. Yang solat itu hanyalah menyatakan dia agung, dia asyik dengan dirinya. Itu solat ketersambungan akan kita rasai bahawa kita tidak ada. Baru dinamakan solat khusyuk wa tawaduk. Tapi kalau kita rasakan solat itu kita yang melakukan solat, berdiri rukuk sujud, kita yang menyembah memuji pada Allah, maka kita menduakan Allah. Kerana kita meletakkan Allah ada di depan. Mana boleh Allah boleh di depan? Tadi caranya Allah tidak ada di belakang, Allah tidak ada di kanan, di kiri, di atas, di bawah. Tetapi Allah tu meliputi atas segala sesuatu. Dia yang ada, segala sesuatu termasuk kita tidak ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita mendengarkan perkataan-perkataan kalam-kalam yang langsung daripada Allah ini, maka hati kita akan bertambah rasa keasyikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah kita diberikan oleh Allah, iaitu nur-nur pencerahan daripada Allah. Setiap patah-patah perkataan itu menjadi nur-nur yang menjelaskan adalah nur cahaya Allah, bahawa kita akan kembali terletak duduk dengan Allah, tidak lagi mau merasa keakuan diri. Itu tandanya kita dah naik kenderaan nur kefahaman Allah. Bila sampai kepada hala tujuan nur itu, tidak lain mengesakan Allah, dan sesungguhnya menyatakan dialah yang mengesakan dirinya sejak azali, abadi, awal, akhir, zahir dan batin, wa semuanya. Apa pun yang kita lihat, semuanya mengesakan Allah, iaitu menyatakan bahawa Allah lah yang tunggal yang satu. Tidak ada yang Allah ciptakan, melainkan di langit di bumi semuanya menyatakan bahawa Allah tu esa, kami semua tidak ada. Maka kita akan mendengarlah seluruh sekalian alam ini, makhluk yang hak atau makhluk yang batil, semuanya sebenarnya kita melihat dan mengetahui bahawa mereka semua menyatakan Allah yang esa. Maknanya kita dah diikat mati oleh Allah bahawa kita tak pernah ada.
Pakaian kita adalah la. Allah Ta'ala kata. Kita mendengarnya betul-betul dari sisi Allah, kita tak pernah ada. Bila setiap kali Allah nak berdialog kepada kita, maka kita akan mengatakan bahawa engkau yang menyoal, engkau lah yang menjawab. Ya Allah, tidak ada aku lagi antara aku dan engkau lain, melainkan yang wujud, yang esa hanya engkau, ya Allah. Dan aku ni tak lain menyatakan engkau. Bukannya dua, tetapi esa engkau, ya Allah. Ya, mudah-mudahan kita semua diberi kefahaman lagi yang jelas dari sisi Allah. Kerana kita masih lagi berada di dalam keadaan tetap terus-menerus mengesakan Allah. Cuma cerita-ceritanya adalah nak menyatakan lagi. Allah memberikan rasa lagi keasyikan setelah kita sebelum ini mengesakan Allah manis tiada pahit, maka Allah menambahkan lagi kemanisan-kemanisan mengesakan Allah, seperti mana Allah mengesakan dirinya, tidak putus-putus, tidak ada berdaim, terus-menerus, puas lagi, nikmat lagi memuji, mengesakan Allah, iaitu benar-benar tidak ada batasannya. Sentiasa kita bertambah nikmat orang yang mengesakan Allah tanpa jemu-jemu untuk menyatakan sifat Allah. Tidak jemu-jemu Allah mengesakan dirinya, asyik dengan diri. Tidak jemu-jemu berlangsung sampai bila-bila pun dunia dah kiamat, semua mereka telah dihitung masuk neraka, masuk surga. Tetap Allah terus-menerus mengesakan dirinya sendiri. Cukup tak memerlukan kepada siapa makhluk pun untuk menyatakan, untuk memuji, untuk mengatakan Allah yang esa. Sungguh pun begitu, Allah jadikan semua sekalian alam ini tetap juga menandakan bahawa Allah itu mengesakan dirinya sendiri. Kalau tak diciptakan sekalian alam ni, Allah tak rasa kurang. Tetap juga dia begitu dalam keadaan asyik berasik pada diri sendiri. Itu yang harus kita fahami. Baru kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar dari sisi Allah. Bila kita dah kenal Allah dari sisi Allah, tidak ada was-was, tidak ada syak lagi. Terus menerus kita terus duduk berkekalan keadaan tidak ada akuan diri dan menyaksikan dengan penyaksian yang Allah beri, maka kita akan nampak seluruh sekalian alam termasuk diri kita menyatakan yang ada hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dibawa oleh rasul-rasul. Ini yang dibawa perjalanan dalam hidup yang dibawa oleh nabi-nabi, dan ini yang dibawa oleh waris-waris yaitu Rasulullah, yaitu al-ulama warisatul anbiya, para wali-wali Allah, arif billah dan mursyid-mursyid. Tidak ada lain yang nak dibawa melainkan inilah, mengajak manusia untuk supaya kenal Allah, kembali kepada Allah dan tidak rasa mengakui ada lagi keakuan diri dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira cukup sampai sini dulu. Insya-Allah kita minta sahabat-sahabat teman kita untuk memberikan lagi itu pengupasan pencerahan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dapat ilmu petang ini daripada yang berbahagia ustaz. Untuk kita kenal Allah, kenal diri, di mana yang kita dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Moga apa yang kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak doa pada Allah, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kita kena banyaklah doa pada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Limpahan kurniaan Allah Subhanahu wa taala di petang yang mulia ini dapat kita bersama-sama berkumpul yang mana diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berasyik. Kita rasa asyik dengan Allah, tapi sebenarnya dialah yang asyik pada dirinya sendiri. Allah Taala tu cukup dengan diri dia. Dia tak memerlukan kita untuk asyik untuk dia asyik, tapi
dia cukup dengan diri dia. Jadi kita rasa asyik seperti mana dia asyik pada dirinya sendiri. Jadi kita kena mengetahui bahawa perjalanan hidup kita ni Allah Ta'ala bekalkan ni. Satu yang dikatakan keakuan diri yang Ustaz beritahu tadi, keakuan diri. Yang mana kalau kita betul kenal keakuan diri kita yang datang, kita perhatikan setiap kelalaian yang berlaku ni. Ini saya cerita dalam diri saya. Jadi bila yang berada dalam ketersamaan, silakan ambil. Saya tak suruh ambil pun. Tapi bila sekiranya berlaku persamaan, apa yang saya cerita ni, silakan. Sama-sama kita nak mengajakkan kepada mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa dia? Apabila berlaku sesuatu kelalaian yang berlaku dalam diri saya, pasti akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya dinampakkan bahawa waqul ja'al haqq zaqal batil innal batila kana zahuqa. Bila datang yang hak, yang mana yang sentiasa mengesahkan Allah SWT, seperti mana dia mengesahkan pada diri dia sendiri, pasti yang keakuan diri itu dia akan tertunduk dengan sinaran pancaran cahaya yang dikatakan cahaya Allah SWT begitu. Nur zat Allah tadi itu. Pasti. Kalau kita tak kenal akan diri kita, kelalaian yang berlaku dalam diri kita, kita mengaku kita, kan, pasti. Macam mana keadaan dia? Kita tak kenal diri kita, tak kenal kita punya yang katakan yang mengaku aku tu tadi. Mengaku aku tadi tu. Kita tak kenal. Kalau tak kenal maka payah kita dalam kehidupan kita. Jadi Allah Taala memperkenalkan akan diri kita, keakuan diri tu dia dipancarkan keakuan diri kita. Jadi datang yang hak waqul ja'al haq tadi tu, ni yang berlaku dalam diri saya. Bila dia dipancarkan, kita nampak satu gerembulan keakuan diri tadi tu. Bila dapat datang cahaya Allah tadi tu, yang kita selalu sentiasa berlatih, berlatih yang dikatakan apa? Mengesahkan Allah tadi tu, Allah Taala bagi kita tumpuan supaya mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tu tertunduk dengan apa yang dikatakan tunduk dengan kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dia. Itu yang saya nak beritahu kat sini. Jadi itu kita ni penting yang kita nak melihat apa musuh kita yang sekarang ni. Musuh kita di luar ke? Musuh kita ni yang dikatakan fahaman lain ke? Musuh kita ni Yahudi ke? Itu musuh juga, kan? Yang Allah Ta'ala letakkan. Tapi musuh yang paling utama itu keakuan diri kita. Kita kena tahu dekat sangat keakuan diri kita tu musuh yang paling utama sekali. Kita kena perhatikan. Jadi saya bukan mengajar, tapi saya nak letakkan sini apa yang Ustaz Aziz cerita, apa yang diceritakan dengan jemaah-jemaah, cerita pasal benda ni, daripada Kuala Lumpur, daripada Bacok Kelantan, daripada mana Thailand ke mana ke. Kenapa diceritakan benda ni? Sebab musuh engkau sebenarnya, musuh kita ni sebenarnya berada dalam diri kita sendiri, yang paling dekat dalam diri kita, kan? Yang itu yang kita nak kena perangi. Masuklah dalam medan perang. Jangan kita berlengah, jangan kita bertangguh. Kita masuklah dalam medan perang ni. Beruntung orang dalam medan perang ni, walaupun dia baru belajar, tiba-tiba, bukan tiba-tiba lagi, bila disampaikan waktu yang dikatakan nak dicabut nyawa, katalah besok dia meninggal, katalah dia hari ni dia baru belajar, besok dia meninggal, tapi dia berada dalam baru nak masuk peperangan, tapi pasti Allah Ta'ala akan nyatakan dia lah orang yang benar-benar yang nakkan aku. Pasti Allah Ta'ala akan meletakkan husnul khatimah, kan? Tak mungkin, bukan kata tak mungkin lah, kan? Kita tak tahu, tapi benda itu dia dah masuk dalam medan perang dah. Medan perang di peperangan ni bukan mudah. Malaikat dibagi ketaatan. Kalau pikul arash je, tapi malaikat berada dalam ketaatan, bukan aku, engkau ya Allah. Itu sama je, mengisahkan Allah. Tapi kita ni dibekalkan yang dikatakan hawa nafsu, keakuan diri kita ni, kita sanggup kita apa? Melawan dia. Masuk dalam medan perang, kita nak lawan, kita tak ni. Mula-mula kita rasa kita nak melawan lah. Tapi yang sebenarnya, kan, bila kita dah kenal sebenarnya sang pencipta, pasti engkau lah yang berperang, bukan aku. Nampak? Dia dinafi betul-betul. Yang berlaku dalam diri dia. Jadi itulah yang dikatakan sebenarnya kita nak kena yakini, imani yang kata la ilaha illallah. Termasuk kaitan yang apa saya cakap ni, dia tak ada kaitan apa tak. Ni kaitan yang dikatakan la ilaha illallah, kita kena bawa dalam kehidupan harian kita. Kan? Kalau kita tak bawa, ibarat kita baca kitab, baca apa Quran ke apa ke, kita sekadar kita baca, tapi kita tak amaliahkan dalam kehidupan harian kita. Kita hanya bercakap saja. Kita hanya menyebut la ilaha illallah. Saya cakap dulu, la ilaha illallah itu apa, burung kakak tua, dia boleh sebut. Tapi adakah kita nak macam tu? Kan? Menyebut la ilaha illallah.
Kan? La ilaha illallah. Yakini, imani betul-betul. Menafikan betul-betul keakuan diri kita. Kita tahu musuh tu la, atau Allah Ta'ala bekalkan la. Perkara yang kita adalah la. Kan? Itu betul. Asyiddah wal kufar yang sebenar-benar dalam diri kita ni. Benar-benar. InsyaAllah. Kita bukan kita nak benar-benar ketinggian kefahaman, tapi yang sebenarnya sikit kefahaman pun tak apa, tapi kita amaliahkan, pasti Allah Taala letakkan wazidnahum huda, petunjuk benar-benar yang kita nakkan Allah Taala ni. Memang kita, ya Allah, macam sebelum ni talk di Kuala Lumpur kan, kita doa akhir tahun dengan awal tahun. Macam mana doa, adab kita nak berdoa kan, kita minta. Jadi ada sahabat saya bagi WhatsApp kat saya, doa yang baik ini, semoga aku dipertingkatkan ibadah. Saya pun cakap, aku tak rasa aku beribadah. Aku tak rasa beribadah, aku buat juga ibadah, tapi aku tak mengaku aku ni beribadah. Sebab apa? Pengakuan tu hanya adalah untuk keesaan. Itu yang sebenarnya kita nak. Ya Allah, buanglah keakuan diri aku, aku tak mampu ya Allah. Kenapa di sini kita tak letakkan adab-adab tu? Kenapa masa yang akhir tahun itu kan, kita tak letakkan doa yang begitu? Jadi saya nak berkongsikan bahawasanya bila kita dah dapat yang ni, kita akan cakap tu, ya Allah aku tak mampu, mana mampu ya Allah aku nak membuangkan keakuan diri aku. Itu yang sebenarnya doa tu. Sama yang dengan awal tahun ni, sama aja. Kan? Kita nakkan yang tu supaya Allah Taala betul-betul meleburkan keakuan diri kita yang ada hanya Allah. Sebab yang tu yang dikatakan dosa yang tak boleh, ni Ustaz cakap, syirik yang tak boleh nak Allah Taala mana ampun. Mana boleh syirik kita Allah Taala ampunkan? Kan? Mengaku mana boleh? Kan? Syirik tu amat bahaya. Sebab tu saya cakap dalam keadaan tegas. Kan? Dalam keadaan tegas. Mana boleh yalah, suara kuat tu memang gitulah. Tak adalah kuat sangat pun. Kan? Itulah yang ketegasan yang kita nak letakkan dalam diri kita. Berperang dalam diri kita. Kan? Saya pun tak tahu apa ni. Tapi Allah Ta'ala yang mengatur kita. Sekarang ni kita nak biarkan Allah Ta'ala kontrol kita. Biarkan sebagaimana Sunan Kalijogo tu yang main satu wayang kulit. Kan? Dalang dan wayang kulit. Jadi biarlah dalang tu yang mengontrol wayang kulit tu. Jangan kita ni rasa kita nak kontrol diri kita. Kan? Biar kita, Allah Ta'ala kontrol kita. Pasti tenggelamlah sebenar-benar tenggelam. Kalau berselawat pun tenggelamlah betul-betul berselawat. Jangan berselawat berselawat nakkan 10 apalah ganjaran. Jangan pandang kepada ganjaran. Kan, biar betul-betul tenggelam. Saya nak cakap macam mana saya nak cerita pasal selawat tenggelam ni kan. Sebelum ni pun dah diberitahu kan. Ya Allah, saya tak tahu nak cakap macam mana nak betul-betul keasyikan tu. Kan? Bila berselawat tak ada rasa dia. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Tak rasa kita semua dia. Allah yang berselawat atas diri dia sendiri. Itu nak cakap pun takut. Kan? Kan? Kalau kita tak faham, memang kita takut nak cakap benda tu. Tapi kita amaliahkan betul-betul tadabbur betul-betul. Innallaha malaikatahu yusalluna nabi. Dia yang berselawat atas diri dia. Sekali orang berselawat, kan, ni saya kaitkan sekali orang berselawat tak sama dengan yang katakan 12,000 ke 30,000 ke berselawat, tak sama dengan orang yang sekali berselawat yang menyatakan dia yang berselawat atas diri dia sendiri. 12,000 tu dia penat dia berselawat. Bukanlah kata tak sampai selawat dia. Sampai juga, tapi yang ini lebih tinggi lagi pada selawat yang dikatakan tak ada lagi merasai keakuan diri. Itulah ada rahsia-rahsia yang Allah Ta'ala letakkan pada petang ni. InsyaAllah, saya pun tak tahu. Talk yang tadi pun Allah Ta'ala pancarkan satu cahaya dalam diri saya. Kan? Sebab apa? Saya tak nak dengar dengan pendengaran saya sendiri. Saya tak nak. Biarkan ia datang dari pendengaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Saya, itu yang kita nak amaliahkan. Kan? Saya tak nak cerita benda pancaran cahaya tadi tu. Kan? Tapi biarlah kita sama-sama dapat yang dikatakan, dapatkan benda tu lah. Allah Ta'ala memandang kita, iaitu dia memandang dengan apa yang kita buat, ahsanu amalah. Bukan kita yang buat ahsanu amalah, dia lah. Dia, semua dia. Dalam keadaan yang mana dia yang menyatakan diri dia. Dia ingat pada diri dia. Dia asyik pada diri dia. Dia yang mengagungkan diri dia. Dia mengabdikan diri dia. Semua dia. InsyaAllah sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli alaihi wasallam. علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم
حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين ولا أقل من ذلك ولا إلى أحد من خلقك يا نعم المجيب يا نعم الوكيل يا نعم الوصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Setiap benda dia ada dia punya sains dia. Kalau membicarakan tentang tubuh badan tu nama dia sains anatomi. Kalau membicarakan tentang cakrawala itu nama dia sains kosmologi. Kalau membicarakan tentang apa nama ni, solat, itu nama dia sains solat ataupun fake solat. Kalau membicarakan tentang muamalat, nama dia sains muamalat ataupun fake muamalat. Jadi sekarang ini setiap perkara dia ada dia punya sains dia. Dia ada dia punya anatomi dia. Dia ada dia punya perbahasan dia. Jadi dalam perbahasan ruh macam mana? Dalam perbahasan ruh macam mana? Science of ruh macam mana? Apakah yang dimaksudkan dengan mengenal diri tu? Apakah yang dimaksudkan dengan mengenal diri? Apa maksud dia? Jadi para santri sekalian, anak-anak sekolah, kamu darjah 1, darjah 3, darjah 4, tadika, tingkatan 1, tingkatan 6, tingkatan 3, tingkatan 2. Benda ni rasanya tak belajar dekat sekolah. Tak belajar kat sekolah. Kenal diri juga bermaksud mengenali ruh. Tak belajar kat sekolah. Bahkan cuba siapa angkat tangan. Angkat tangan siapa yang pernah dengar cikgu ajar kat sekolah, angkat tangan. Kenal diri, kenal Allah, angkat tangan. Pernah tak disebut? Jadi maknanya benda ini kena cari sendiri. Science of ruh, science of Allahumma salli ala Muhammad. Ruh dalam bahasa Inggeris apa? Science of spiritual ke apa nama dia kan. Whatever lah dia punya ni kan. Dia punya ulama yang susun dengan secara tuntas yang lengkap, Imam Al-Ghazali. Kalau science of ophthalmology ataupun sains ilmu tentang mata, yang paling lengkap menulis dia daripada kalangan ilmu al-Islam, mungkin Al-Biruni. Dia boleh siap lukiskan bola mata. Dia boleh siap lukiskan macam mana cahaya tu masuk, bersilang terbalik dalam skrin, dalam bola mata ni. Dalam bola mata ni ada skrin tu, gambar tu terbalik, kemudian dia pergi wire, ada saraf pergi ke otak terbalikkan balik semula jadi tegak. Itu Al-Biruni dah lukis sains mata. Dia tulis ada iris di depan dia, begini. Okey, tentang ruh macam mana? Tentang ruh, apakah kita ini dapat melihat ruh kita hanya lepas mati? Apakah kita ini dapat pergi mengenali ruh kita hanya selepas malaikat Israel mencabut nyawa kita? Apakah begitu? Allahumma salli ala Muhammad. Amatlah rugi kalau kita tidak meneliti sains rohaniah ini.
Inilah dia yang disebut dengan pelbagai jargon, dengan disebut pelbagai istilah oleh para arif billah. Ada yang sebut kenal diri, kenal Allah, ada yang sebut tasawuf, ada yang sebut ma'rifatullah, ada yang sebut ma'rifatul rasul, ada yang sebut nur Allah, ada yang sebut nur Muhammad. Itu semua refer kepada subjek yang sama, cuma jargon diistilahkan dengan pelbagai makna, dimensi, sudut pandang yang berbeza-beza. Anak-anak sekalian, senang cakap ni macam ni lah ya, senang cakap macam ni. Macam mana nak aplikasikan mengenal diri tu, mengenal diri, mengenal Allah. Kita ni macam ni lah macam ni. Apabila kita berhadapan dengan kehidupan sehari-harian, kita dengar macam-macam suara dalam diri. Macam-macam suara dalam diri. Suara satu. Kalaulah kata tak ada dengar suara apa pun, kita mendengar pelbagai niat dalam diri. Tadi tu nak ambil air tadi bermula dengan niat. Terdetik di hati nak ambil air, nak tuang air. Tadi sebelum tu lagi terdetik tu makna terniat nak ambil coklat tadi. Daripada situ saat lagi terniat nak ambil, terniat. Mai daripada mana benda tu? Pertama sekali i'tiqadkan. Saya i'tiqadkan dia mai daripada Allah. Kemudian bila kamu dalami, nanti kamu akan mendengar suara hati. Mendengar suara hati. Ni sains rohaniah ni, sains rohani. Macam mana pula dengan suara hati? Senang aja nak test. Sekarang ni dalam hati masing-masing baca surah Fatihah. Baca sekarang. Dengar tak? Dalam hati dengar kan? Telinga yang mana kamu dengar? Telinga yang ni ke? Sekarang baca surah Al-Ikhlas. Sekarang baca dalam hati. Telinga yang mana kamu dengar? Bukan telinga ni. Telinga mana? Tu dia. Betul. Dia tunjuk betul. Dia kata telinga yang ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Itu baru sedikit daripada modul mengenal diri, mengenal Allah. Sedikit daripada modul. Kamu dengar suara hati kamu bukan di sini tau. Kamu dengar. Mana telinga yang dengar? Kamu dengar tadi. Mana? Telinga tu di dalam diri kamu. Allahumma salli ala Sayyidina. Jadi pertarungan ini berlaku, cycle ni berlaku macam kipas ni pusing, bergaduh sesama ni, pusing, bergaduh. Aku nak main ke aku nak siapa? Aku nak main ke aku nak siapa? Aku nak tolong mama basuh pinggan ke aku nak main? Aku nak tengok TV ke aku nak main game? Aku nak Kalau dia tak ada pertarungan, semua je benda-benda yang ikut nafsu, ikut syahwat dia. Dia pertanyaan dia berlaku, peperangan dia berlaku di antara mana yang lagi syok, di antara Mobile Legend dengan main PUBG, main lato-lato, maka main yoyo. Itu tak berperang, itu dia bergaduh sesama yang belah syahwat, belah nafsu. Tapi yang peperangan yang dimasukkan oleh Pak Cik Latif, oleh Syekh Aziz, oleh para guru yang mengajar dalam subjek mengenal diri, mengenal Allah ni, dia mendengar sesuatu yang Allah suruh. Okey, ada satu lintasan suruh solat duha, ada satu lintasan suruh main Mobile Legend. Peperangan tu berlaku, berdentum dalam diri kamu, boom. Pilih yang mana? Kenal diri, kenal Allah, pilih solat duha. Taat diri dengan taat ibu ayah, berdentum, bergaduh dalam diri kamu, berperang macam perang badar, boom. Siapa yang kenal diri, yang kenal Allah, dia akan pilih taat ibu bapa berbanding taat kepada nafsu sendiri. Allahumma salli ala sayyidina.
So senang faham kan? Senang faham subjek ni. Kenal diri, kenal Allah. Dia bukan satu subjek yang metafora, khayalan, yang tak berpijak di bumi yang nyata. Setiap hari pergaduhan ataupun peperangan ni berlaku, berdentum dalam diri kamu, dalam diri saya, dalam diri tuan-tuan, dalam diri semua orang. Kalau orang kafir, dia berlawan, mungkin suara-suara dalam diri dia, niat-niat dalam diri semua yang berkaitan dengan keduniaan dia, mana lagi baik dari sisi keduniaan dia. Tetapi bagi orang beriman, bagi orang yang kenal diri, kenal Allah, peperangan yang berlaku tu di antara blok syaitan dengan blok Allah, di antara blok Dajjal dengan blok Allah, di antara suara malaikat dengan suara syahwat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tarik masing-masing, tarik. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi orang yang kenal diri, kenal Allah, dia cepat tahu, oh ini putih, ini putih, ini putih, ikut yang putih. Sentiasa atas putih. Dia boleh tahu, oh ini hitam. Yang cakap tadi setan. Dia makin halus. Yang cakap tadi setan. Yang cakap tadi iblis. Yang cakap tadi dajjal. Yang cakap tadi syahwat. Mereka ni, dua blok ni nakkan. Memanglah yang menciptakan iblis, setan, jin, dajjal tu Allah juga. Tapi kena kata setan dulu. Jangan cakap Allah lagi. Cakap setan dulu. Macam kita pernah, Abi teringat Syekh Aziz bersyarah berkenaan dengan di satu tempat tu. Dia semua Allah cipta, dia kata. Lepas tu dia petik api. Ni nampak apa? Orang semua kata nampak api. Lepas tu dia jelaskan tentang Allah. Lepas tu petik lagi api. Ada orang yang terlajak cakap, ni apa? Dia kata Allah. Salah. Jawapan yang betul apa? Siapa ingat masa tu? Bila dia petik api, pam, menyala api. Jawapan yang betul apa? Apa? Yes, betul. Jawapan yang nak suruh pandangnya ialah panas. Jangan pandang berhenti setakat ini apa? Api. Bukan. Nak pandangnya, nak suruh pandang panas. Kemudian panas tu siapa yang buat? Allah. Ni jiwa yang bertauhid dengan jiwa tak bertauhid. Jiwa tak bertauhid nampak dunia, ini api. Api boleh guna untuk masak, api boleh guna untuk panggang kambing, api boleh guna untuk panggang, api boleh guna untuk buat sekam halau nyamuk malam-malam. Itu je yang dia pandang. Dunia. Tapi jiwa yang bertauhid, dia pandang tembus. Dia nampak apa menyala lighter, dia terus pandang panas. Dan panas itu yang jadikan panas ialah Allah SWT. Dan semua ini telah tertulis dalam kitab Sifat 20. Di mana kalau kamu minum air itu, kamu terasa manis. Betul? Manis dia kat mana? Tak nampak kan? Tak nampak. Manis tu boleh dipisahkan tak daripada air tu? Tak boleh pisahkan. Sebagaimana sifat hitamnya kopi, hitam tu boleh pisahkan tak daripada kopi tadi? Hitam, warna hitam air kopi tu boleh keluarkan tak daripada kopi? Macam itulah nak memisahkan. Macam itulah lagaknya. Nak memisahkan Allah daripada semua yang ada ni. Tak boleh nak pisah. Di situ ada sifat, di situ ada kudrat, di situ ada sama', ada basar, ada kalam, di situ ada semua. Semuanya tidak terpisah. Apa dalil dia? Dalil saja, apa kelih kita ni. Dalil dia, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Semua benda, walaupun sebutir pasir yang melekat di kaki kamu, tu temucut yang melekat di kaki kamu tu, terselit di dalam dia rahmat Tuhan. Ayat Quran, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat aku melitupi semua benda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Cukuplah setakat itu dulu. Minta maaf terlajak masa. Mudah-mudahan perkara yang dikatakan ini dapat menambahkan kenal diri, kenal Allah, saya dan tuan-tuan semua yang dapat mengambil manfaat daripada hadirin hadirat sidang nyata dan maya
Minta maaf ada silap dan salah, terkasar bahasa, ada keakuan diri. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita semua dihadirkan di sini untuk memperteguhkan lagi kalimah la ilaha illallah. Jadi dalam memperteguhkan kalimah la ilaha illallah, saya teringat semasa saya kecil dulu. Jadi semasa saya kecil dulu, dewasa suka tengok, menonton filem Bollywood masa tu. Jadi sebab masa dulu tak banyak filem yang nak ditunjukkan, jadi itulah cerita yang paling hebat lah masa tu. Jadi saya teringat masa tu saya berada di rumah arwah nenek. Jadi kami semua berkumpul lah nak menengok filem Bollywood. Cerita dipanggil Hindustan. Masa tu dipanggil filem Hindustan. Jadi saya masa tu masih kecil kan. Jadi sukalah bila time-time gitu, bila berkumpul ramai-ramai, suka. Jadi semua bila dah dalam pukul 9 macam tu, pukul 8 lebih. 8 lebih kami pun berkumpul nak tengok cerita filem Hindustan. Jadi saya dengan pantas tutup lampu. Jadi mereka semua duduk dalam keadaan gelap nonton TV. Jadi bila dah menonton tu, semua senyap sunyi. Yang dengar bunyi keropok, itulah yang dengar bunyi dia makan kan. Suara memang tak kedengaran. Jadi bila satu saat saya rasa saya nak buka suis lampu, saya nak petik suis lampu. Jadi bila sampai waktunya yang ditunggu-tunggu, saya pun petik suis lampu. Jadi bila saya petik, saya terus tuju pada orang yang melihat tengah mengalirkan air mata. Jadi saya suka betul tengok orang tu mengalirkan air mata. Jadi saya ketawa sungguh-sungguh lah, sebab dia mengalirkan air mata. Jadi bila saya dah besar, bila dah besar dan belajar kenal diri, kenal Allah, baru saya dapat faham apa maksud kiblat hati. Jadi semasa masing-masing menonton TV, jadi semua ibarat macam khusyuk, tenggelam. Bila pelakon, hero-heroin berada dalam keadaan sedih, hati penonton tersentuh. Hati penonton tersentuh, kemudian ditunjukkan oleh tubuh seseorang, ditunjukkan oleh tubuh penonton. Jadi kalau pelakon berasa gembira, hati penonton gembira, ditunjukkan oleh tubuh penonton. Jadi di sini dapat kita ringkaskan bahawa apa sahaja penonton buat akan ditunjukkan oleh tubuh penonton. Jadi di sini ketahuilah bahawa boleh dipahamkan tubuh seseorang itu, yang empunya tubuh tu faham bahawa diri dia sedang dikuasai oleh pelakon. Apa pelakon buat, maka tubuh tu akan menunjukkan. Jadi begitu juga dengan kalimah la ilaha illallah. La ilaha, kita tidak ada daya upaya, kita tidak ada apa-apa melainkan Allah sahaja yang ada, dia sahaja yang hidup. Jadi di sini dapat kita faham, dapat saya fahamlah daripada kisah saya di masa kecil dulu. Hati itu kalau berhadap dengan Allah, kalau hati itu berhadap dengan Allah, Allah beri apa sahaja, sama ada kita rasa kita dalam keadaan sedih atau kita dalam keadaan gembira, hati itu akan redha. Dan apa buktinya? Tubuh itu akan membuktikannya. Jadi tubuh itu akan ikut yang dalam tu. Jadi tubuh itu akan respon dia lebih baik, sebab dia dapat mengakui bahawa Tuhanlah yang menguasai diri dia. Itu sekiranya hati dia berhadap kepada Allah.
Di ketika hati itu berhadap kepada Allah, tubuh itu seolah-olah tak wujud lagi, ya. Sebab dia menurut sahaja perintah Allah. Kalau Allah kata A, maka tubuh kata A. Kalau Allah kata B, maka tubuh akan kata B. Itulah hebatnya kalimah la ilaha illallah. Kalau kita faham betul-betul, Masya Allah, ya, banyak yang boleh kita pelajari daripada sekeliling kita. Banyak yang kita boleh belajar daripada sama ada masa kita kecil ke sekarang ke akan datang ke, insya-Allah banyak contoh-contoh yang Allah tunjukkan betapa hebatnya kalimah la ilaha illallah. Itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain. Hari ini topik yang dibincangkan oleh ustaz berkenaan dengan kenapa apabila disebut nama Allah susah sangat hati kita ni nak bergetar. Macam tak ada rasa. Saya pernah menonton cerita Turki dan kita pun tahu kan Turki ni apabila kejatuhan kerajaan Uthmaniyah yang seterusnya diperintah oleh Mustafa Kemal Atatürk, dia telah membarakkan negara Islam lah, dulu Turki sebagai negara Islam, dan telah menjadikan satu-satunya negara Islam hidup dalam suasana barat dan masyarakat dia semua tak boleh bertudung bagi wanita dan negara sekular lah. Jadi saya menonton cerita tu, sepanjang cerita tu memang di mulut mereka tak lepas daripada sebut Allah. Dalam percakapan Allah, Allah, Allah. Jadi saya pun macam, walaupun diorang tak mengamalkan Islam, tapi sebut juga Allah. Rupanya Allah pada mulut mereka tu seperti burung kakak tua saja. Dia hanya sekadar menyebut tapi tak merasai pun nikmat Allah tu. Jadi apabila kita nak merasai nikmat apabila menyebut nama Allah ni, saya juga pernah berkongsi kisah seorang lelaki di Perlis yang pernah dituduh mengedar dadah. Ia seorang penjual beras sampai dia di-charge di bawah hukuman gantung lah. Tapi semasa di penjara, dia telah sementara dia nak menunggu saat-saat dia nak digantung tu, tiba-tiba dia mendapat pengampunan. Dalam tempoh tu dia telah membuat solat taubat dan dia memang berserah 100% berserah diri kepada Allah, memohon ampun pada Allah. Jadi situlah dia merasa nikmatnya berkehidupan dengan Allah SWT. Dia tak boleh nak minta tolong dengan siapa dah. Tak ada siapa dah boleh tolong dia, hanya Allah saja. Mungkin kita pun, saya sendiri saya kata, kalau bila berada dalam kesusahan dah manusia pun dah tak nak tolong kita, tak boleh mengharapkan sekeliling, hanya Allah tempat kita bergantung. Macam itulah kita rasa kebergantungan kita kepada Allah 100%. Masa itulah nikmatnya bila kita dah tak mengharapkan makhluk. Jadi bila kita belajar ilmu kenal diri, kenal Allah ni melalui bimbingan guru-guru pembimbing, kita nak merasai nikmat menyebut nama Allah tu dalam kehidupan harian kita. Maknanya bila mendengar azan ke semua, mendengar seruan azan tu, terus bergetarlah hati ni, terus tinggalkan pekerjaan, terus kita menunaikan solat. Biar sampai rasa macam tu sekali. Jadi mudah-mudahan kami semua dan pendengar-pendengar YouTube akan mendapat nikmat merasa getaran apabila kita mendengar sebutan la ilaha illallah di mana sahaja kita berada dan dalam melakukan kehidupan kita seharian. Okay, itu sahaja daripada saya. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ozai, Abang Indra, dan juga saudari kita Syarifah Sadiah, Puan Rozi, semua daripada Khatir Rabbani lah. Semuanya daripada kalimat-kalimat Rabbi, kalimat kudus yang tak lain nak ngajak kita sama-sama kasih sayang untuk mengesahkan Allah. Itu panggilan-panggilan yang sekarang ni banyak orang tinggalkan. Kesucian atas dia mereka mengucapkan
berikan rasa-rasa yang mereka rasa daripada Allah, mereka berkongsi sebab prihatin kasih sayang. Ni jab sekarang ni zaman ni mana ada orang nak peduli kita ni, tak ngesakan Allah, tak kenal diri, tak kenal Allah. Mana dah susah kita nak cari orang yang peduli dengan kita. Lantaklah kau. Dia fikir kalau aku buat ada imbalan, aku boleh tolong. Lain kalau ini kalau orang yang peduli dengan kita, orang yang betul nakkan kita sama-sama rasa mengesahkan Allah. Ini orang jangan ditinggalkan. Pasal dah manusia dah tak melahirkan dah, kurang. Manusia suci macam ni. Kurang dah. Bukan kata kita ni suci, tapi bersyukur kita Allah memilih kita mewarisi warasatul anbiya, wariwan. Bersyukur kita. Seperti mana hijrah yang kita ni tempuh ini, bersyukur kita. Sebab apa? Sayyidina Abu Bakar sedih sangat dia tadi. Sedih. Sebab apa? Rasulullah kata, Rasulullah nak ngajak sebab Rasulullah ni nak dibunuh, nak dimacam-macam kan. Rasulullah kena hijrah, Allah Ta'ala kata. Jadi Rasulullah ajak pertama sekali Abu Bakar. Abu Bakar ni bila datang dia sedih sangat di hadapan Rasulullah. Rasulullah kata, kenapa aku ajak kau berhijrah? Padahal Rasulullah tahu. Kenapa kau bersedih Abu Bakar? Aku bersyukur pada Allah. Allah pilih aku untuk berhijrah. Jadi kita ni hijrah nak dapatkan Allah. Sebenarnya orang ajak kita kena bersyukurlah. Seperti Sayyidina Abu Bakar. Syukur. Akhir zaman ni tak nak orang ajak kepada Allah. Tapi ada orang yang ajak yang kau ejek-ejek kan. Yang kau olok-olok kan. Mereka sayang, dia peduli, dia prihatin dengan kamu. Ya. Kamu akan tahu nanti satu hari nanti. Tapi jangan menyesal. Sekarang ni bila ajakkan untuk hijrah, untuk pindah, mahal hijrah ni, pindah daripada akuan diri kepada Allah. Itu ajakan yang paling Allah Ta'ala kata, wa man ahsanu qaulan min da'ilau. Sebaik-baik Allah kata perkataan. Dia ajak engkau kepada Allah, dapatkan Allah, berhidupan dengan Allah. Kau tak nampak ke? Itu perkataan para rasul, para nabi, para wali Allah itu. Tak lain dia ajak kita supaya dapat kepada Allah. La ilaha illallah. Seperti mana tadi saudari kita kata. Mana ustaz-ustaz cuma cakap. So, tak lain kita tak lari tajuk. Tetap itu tujuan yang tak ada lagi tujuan yang lebih berhasil yang Allah Ta'ala paling suka. Maka itu sautlah. Ini masuk bulan tahun baru ni. Ya, sudahlah tu. Kita ni dah masanya dah semakin hampir pada kematian. Maka itu cepatlah. Kita tak tahu kejap lagi besok ke. Dan itu kalau kita masuk sekarang tanpa berfikir seperti mana Abu Bakar seronok bila diajakkan hijrah, maka dia tahu dia akan sentiasa dengan Allah. Di panjang perjalanan dia tahu Nabi nak dibunuh. Seronoknya Abu Bakar bila dia rasa dalam hati dia macam musuh ada di depan nak bunuh Nabi, dia ke depan hadapi. Biar aku mati dulu daripada Nabi Muhammad SAW. Dia rasa Nabi ada musuh di belakang Nabi, dia duduk di belakang Nabi. Biar aku mati dulu jaga Nabi untuk membawa risalah, ngajak manusia kepada Allah. Dia rasa ke kanan, dia akan ke kanan, dia pastikan biar aku yang mati dulu. Dia rasa musuh ada ke kiri. Hingga hampir dia nak rasa dia nak moncang Nabi SAW. Nabi tak bagi. Nabi tersenyum. Begitu kita nak semangat begitu, menolong orang yang betul-betul mengajak kita kepada Allah. Bukan mengejek-ngejek, bukan ngolok-ngolok, memfitnah, berkata macam-macam. Kita tak sampailah, kita ni lah, kita itulah. Pandai kau meletakkan diri kau. Padahal marilah kita sama-sama. Kalau kau betul dah sampai, mari sama-sama kita mengajak manusia. Yang banyak sekarang yang jahil pada Allah. Menangis Rasulullah lihat umat dia yang masih jahil dengan Allah. Ya, ikut kita sama sedih-sedih pada Rasulullah. Ajak sama-sama tolong-menolong. Bukannya pecah belah. Pegang pada tali Allah yang dia kata tadi. Sama-sama. Ya, insya-Allah. Saya rasa cukuplah sampai sini dulu. Siapa yang nak peduli kita melainkan orang-orang ni. Jangan lari cari orang lain. Cari orang-orang yang ngajak kita kenal diri, kenal Allah. Itulah manusia yang mewarisi watak Nabi Muhammad SAW, yang peduli pada umat dia. Kita cari orang yang begitu. Walaupun kita tak dapat ramai, memang tak ada ramai, tapi cukup kita dapat sama-sama dengan dia. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan kita dapat, kita akan dapat sama-sama. Alhamdulillah. Mohon maaf atas kekurangan, kesilapan. Terima kasih atas perhatian. Apa saja
Kalau ada kekurangan dalam menyampaikan, ada keakuan diri, wa'fu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar. Sallu ala nabi.